المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب عقوبة عقوق الوالدين. Bab pada menyatakan hukuman orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita dapat sambung semula bacaan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-15, hadis yang ke-29. Hadis marfu' dikata haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya, yakni di dunia, di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dalam bab yang ke-15 ni tuan-tuan, munasabah dia masuk bab hukuman orang-orang yang menderhakai ibu bapa. Kalau kita tengok dalam bab yang ke-12 hari itu, bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. So maknanya bab yang ke-15 ni dia nak bagi tahu, kalau kita terjebak juga, agama larang, Quran larang, hadis larang, daripada kita mencaci, bahkan seringan-ringan perkataan yang boleh mencederakan hati kedua orang tua. Andai kita terjebak juga, maka dia nak cerita dalam bab yang ke-15 ni, hukuman yang bakal dikenakan oleh mana-mana orang yang menyebabkan kedua orang tua dia ni berkecil hati. Jadi dia datangkan bab yang ke-15 ni dinamakan dengan babu uqubah. Uqubah ni maknanya hukuman. Dan hukuman ni bila kita lihat dia dari sudut masa ada 3. Boleh jadi hukuman yang akan dikenakan pada seseorang itu di dunia dia dikenakan hukuman dan dia bersih. Ada jenis kejahatan yang macam tu. Contohnya macam zina. Bila dilaksanakan hukuman Islam terhadap penzina, kemudian dia bertaubat daripada zina tersebut, hukuman itu mutahhirah, dipanggil penyuci ataupun pembersih kepada orang yang melakukan jenayah tersebut. Ada hukuman yang Allah Ta'ala tak segerakan di dunia, tapi di akhirat menanti. Yang ni banyaklah. Duduk di dunia ni dalam keadaan senang lenang, tapi duk makan riba,
makan rasuah dan sebagainya lah. Hidup senang lenang, tak semayang, tak puasa, tak buat perkara yang Allah Ta'ala suruh. Tapi duduk dalam keadaan senang, bahkan kadang-kadang lebih senang daripada orang yang duduk dalam keadaan buat taat pada Allah. Tak ada hukuman ke untuk orang ni? Ada. Uqubah dia fil akhirah. Ada satu lagi uqubah, ini dilihat dari sudut masa. Ada satu lagi uqubah yang berbentuk fid dunya wal akhirah. Dunia pun disegerakan, akhirat menunggu. Ini tajuk yang kita sedang bicara. Bila kita menderhakai ibu bapa, dua-dua. Di dunia disegerakan uqubah dia. Depan bab yang ke-16 dia cerita bab buka ilwalidain. Kedua orang tua menangis. Ini kata ulama, al-uqubatu min jinsil amal. Dimasuk bab buka ilwalidain. Dia ada munasabah antara tajuk-tajuk yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa dia ambil bab buka ilwalidain? Antara contoh bila seseorang itu menjadi sebab, penyebab kepada mak dia menangis. Menangis tu pula dengan maksiat lah. Kalau kita buat mak kita menangis dengan taat, tak ada masalah. Kita duduk dengan mak ayah kita, muhasabah diri, takut pada Allah Ta'ala, menangis mak kita. Itu tak ada masalah lah, itu bukan maksiat. Ni kita buat mak kita menangis kerana maksiat. Balasan dia akan cerita nanti. Dia akan bagi tahu balasan dia, ada ulama sebut min jinsil amal. Sebagaimana kita buat dia menangis, maka begitulah nanti di dunia ini anak kita akan buat kita menangis. Kalau di dunia ini kita hina dia, hina orang tua kita, nanti akan sampai satu masa nanti anak kita akan hina kita. Tu dia ambil satu bab, satu sudut. Bab buka ilwalidain. Cuma saya nak cerita dulu uqubah orang yang derhaka kepada mak ayah. Kita lah. Andai kita ada derhaka kepada mak ayah ni, dari sudut masa hukuman dia fid dunya wal akhirah. Dua-dua ada. Hadis depan. Di dunia pun disegerakan hukuman, di akhirat menanti. Hukuman jenis macam ni dia tak panggil mutahhirah. Sebagaimana orang berzina, orang mencuri. Orang mencuri kalau cukup jumlah dia dan sebagainya, syarat-syarat dia, maka dipotong tangan. Potong tangan dengan dia bertaubat tu, pencuci kepada dosa dia tu. Di akhirat tak ada hukuman lah untuk kes tu. Tapi bab uququl walidain ni, dunia boleh dah penyakit kita. Sebab apa? Derhaka, disegera dah hukuman pada kita. Di akhirat duk tunggu lagi hukuman lebih besar. Tu besar sangat dengan mak ayah ni, dengan orang tua. Sebab tu kena beringat sangat-sangat. Sebab dia seaula-aula silaturrahim. Sekata ulama, sehingga Allah Ta'ala gabung dengan al-isyraku billah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Al-Imamul Haytami. Disebut apa? Dia kata al-kabiratu tsaniyah, dosa yang kedua besar. Selepas 300 dosa-dosa besar bagi dia bilang. Lepas 300 dosa-dosa besar, dalam 300 dosa-dosa besar tu, dosa besar yang kedua ialah uququl walidain. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Syirik pada Allah Ta'ala. Yang kedua duduk uququl walidain. Nak banding dengan dosa-dosa besar lain lagi. Syirik apa? Berzina ke, apa lagi, mencuri ke, rasuah ke, riba ke, apa ke. Uququl walidain, derhaka kepada mak ayah, duduk nombor 2. Tu kata Al-Imam Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami lah. Baik. Ingat tu, dosa dari sudut dari sudut masa, berderhaka kepada mak ayah ni, dunia kena, disegerakan hukuman dia, kemudian di akhirat pun kena. Baik. Tu saya sebut tadi. Satu, dilihat dari sudut masa. Tu saya bagi pada 3. Yang kedua, ulama lihat uqubah ni dari sudut penyucian jiwa. Tathhirun nafs.
Macam contoh as-sariq tadi, orang yang mencuri, orang yang merampok. Bila dia laksanakan hukuman Islam pada mereka tu mutahhirah dipanggil. Penyuci kepada diri seseorang tu. Zina gitu juga, direjam ataupun disebat. Semua tu adalah mutahhirah. Tapi uququl walidain, derhaka kepada kedua orang tua ni, dia termasuk dalam kategori khizyun wa ib'ad. Ada yang jenis Allah Ta'ala menghina orang tersebut dengan sebab dia menghina mak dan ayah dia. Dengan sebab dia meletakkan kedudukan mak dan ayah dia, kedua orang tua dia, tidak sebagaimana Allah Ta'ala letak. Depan nanti dalam bab ada hadis berkenaan dengan Juraij. Juraij ni bertembung antara hak solat dengan hak ibu. Antara aku nak dahulukan ibu ko ataupun aku nak dahulukan solat. Situ pun ulama ambil istidlal dah daripada kisah Juraij, nanti depan nanti ada. Baik. Kita tengok hadis dulu. Jadi salah satu daripada bentuk uqubah Allah Taala datangkan untuk menghina, dan ib'ad maknanya untuk menjauhkan seseorang itu, maknanya semakin jauh dia daripada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala bila orang tersebut menderhakai kepada kedua orang tua dia. Baik. Dalam hadis ni Nabi sebut ma min dzambin. Ma min dzambin. Min sini kata ulama fungsi dia adalah lil istighraq. Ma min tu fungsi dia lil istighraq. Istighraq ni maknanya nak rangkum semua jenis dosa. Maknanya tidak ada satu-satu dosa yang lebih patut dan lebih layak disegerakan. Nak bandingkan segala jenis dosa lain. Tu nak beritahu besar tak besarnya dosa derhaka pada mak ayah ni. Ajdaru an yu'ajjala, yang lebih patut disegerakan. An yu'ajjala tu yang lebih patut disegerakan. Baik. Li sahibihi, disegerakan hukumannya bagi pelakunya, al-uqubata yakni fid dunya. Kena faham gitu, dalam terjemahan pun dia sebut fid dunya, di dunia. Ma'a ma yuddakharu lahu minal ma yuddakharu lah, gitu, ada koma tu. Ma yuddakharu lah, dengan hukuman yang disimpan, di samping ada hukuman yang disimpan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang derhaka tu. Apa bentuk dia? Min azabil akhirah lah, di antaranya azab seksa Allah Ta'ala di akhirat nanti. Perbuatan yang mana ni disegerakan ni? Al-baghi dan qati'atir rahim. Baghi ni zalim. Mudah kita faham zalim, buat zalim. Buat zalim pada orang. Itu dipanggil al-baghi. Untuk mudah kita faham. Ada juga ulama mengatakan al-baghi ni khuruj an ta'atil imam ghairil jair. Kita tak mentaati seorang pemimpin yang adil. Termasuk juga dalam baghi. Cuma kita ambil secara umumnya dia adalah kezaliman. Apa-apa bentuk kezaliman akan disegerakan oleh Allah Ta'ala di dunia, di akhirat menanti. Yang keduanya ialah qati'atir rahim. Lepas tu, kalau kita tengok dalam hadis ni tak ada sebut pun. Mana sebut uququl walidain? Dia sebut al-baghi, zalim satu. Kemudian yang kedua dia sebut memutuskan silaturrahim. Mana uququl walidain? Sini ulama kata, bila dia sebut qati'atir rahim, memutuskan silaturrahim, maka kedua orang tua tu mimbabi aula lah. Rahim ni maknanya yang ada hubungan rahim dengan kita, sama ada mahram ataupun bukan mahram. Yang haram nikah dengan kita ataupun yang tak haram nikah dengan kita, tu semua tu ada hubungan rahim dengan kita. Itu dia panggil hubungan rahim. Hubungan tu silah. Rahim tu maknanya yang menghubungkan kita dengan dia kerana rahim.
rahim mak kita ke, rahim tok kita ke, rahim moyang kita ke. Kalau rahim mak kita, adik-beradik lah kita dengan dia. Kalau rahim tok kita, maknanya sepupu, sepapak, mak saudara, pak saudara. Kalau atas lagi gak, lebih jauh, lebih besar lagi. Cuma yang pentingnya yang menghubungkan kita dengan mereka semua tu adalah rahim. So, yang paling aula ada hubungan rahim dengan kita, yang paling dekat sekali ialah mak ayah lah. Kalau dengan rahim yang lain pun kita tak boleh memutuskan silaturrahim, apatah lagi dengan mak dan ayah. Walaupun hadis ni tak sebut ni. Hadis ni tak sebut direct. Dalam riwayat lain ada sebut wa uquqil walidain. Dalam yang dia petik ni tak sebut ni. Habis tu nak istidlal daripada mana? Kata uququl walidain, dosa yang paling besar yang menyebabkan segera dosa di dunia, hukuman di dunia dan di akhirat pun menunggu. Sini ulama ambil faham ni. Qati'atir rahim ni, mak dan ayah tu orang yang paling dekat sekali hubungan rahim dengan kita. Kalau yang jauh-jauh tu pun salah kita memutuskan hubungan rahim dengan dia, maka mak kita, ayah kita lebih aulalah kita tak memutuskan silaturrahim. Pas putus silaturrahim ni bukan bermakna kita tak balik kampung lama sebab PKP, putuslah silaturahim aku dengan adik-beradik. Dah setahun dah tak balik kampung, tak balik jenguk mak di kampung dan sebagainya. Putuslah silaturahim dengan mak saudara, pak saudara, sepupu sepapak. Bukan begitu. Tambah zaman sekarang ni kita boleh telefon, boleh video call, macam-macam benda lagi kita boleh buat. Hari ni orang tua pun pandai dah Google Meet. Macam-macam cara. Yang dimaksudkan dengan putus silaturahim yang Nabi sebut la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Atau kama qala. Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Situ Nabi sebut, Nabi kata laisal wasilu bil mukafi. Bukan bermaksud orang yang menghubung silaturrahim tu orang yang buat serupa dengan orang buat pada dia. Macam contoh, kalau kita adik-beradik saling ziarah menziarahi. Abang mari ziarah kita pergi ziarah dia. Walaupun kita tak pergi ziarah disebabkan oleh PKP. Sebelum ni molek je kita pergi rumah dia, dia mari rumah kita. Tapi sebab PKP ni tak boleh pergi rumah dia. Lama tak ziarah dia. Dia telefon kita molek-molek, kita pun telefon dia molek-molek. Tapi sebab ada urusan sibuk sangat tak sempat nak call seminggu. Sebulan tak call mak dan sebagainya lah contohnya. Tapi antara kita dengan dia tak ada apa-apa. Yang tu dia tak panggil memutuskan silaturrahim. Yang dipanggil memutuskan silaturrahim ni, bila orang tak nak buat baik pada kita, kita pergi buat baik pada dia. Itu dipanggil kita ni wasil dipanggil. Kita ni sebagai orang yang menghubung silaturrahim. Orang tak layan kita. Macam Abu Hurairah pergi cerita pada Rasulullah. Adik-beradik dia, anak-beranak dia lah. Anak-beranak dia. Aku bercakap baik ya Rasulullah. Dia balas tak baik bercakap dengan aku. Aku pergi ziarah dia, dia buat apa? Dia buat muka tak nampak pada aku. Dia ceritalah pada Rasulullah macam-macam puak-puak tu buat pada dia. Itu Nabi suruh Abu Hurairah supaya kekal dan terus buat apa yang kau duk buat. Kalau selama ni mu duk pergi rumah dia, mu duk ziarah dia, dia tak layan, dia tak pandang, tak tengok, tak tegur, mu buat juga. Sebab engkau ni digelar sebagai wasil, orang yang menghubungkan silaturrahim. Tapi kalau kita pergi rumah dia, dia okey. Dia pula mari rumah kita. Tu bukan nama dia wasil rahim. Orang yang menghubungkan silaturrahim tu. Dia nak orang yang memutuskan hubungan dengan kita, kita pergi sambung. Tu dipanggil orang yang wasil. Jadi, kena faham. Elok-elok. Jangan kita jadi orang yang memutuskan. Maknanya, jangan kita jadi orang yang memulakan hubungan antara kita dengan sesiapa pun yang ada rahim, hubungan rahim dengan kita terputus. Maknanya orang nak baik dengan kita tak nak baik. Ni yang dimaksudkan qati'ur rahim. Mak cakap elok-elok dengan kita marah dia. Adik-beradik molek-molek mari rumah kita benci mari rumah kita. Tu dipanggil kita tu adalah pemula kepada pemutus rahim. Kita lah digelar sebagai qati'.
Ada pun orang lain buat tak elok pada kita, kita berziarah, kita digelar sebagai wasilur rahim. Orang yang menghubung silaturahim. Naknya jadi penghubung silaturahim tu lah. Tak nak jadi yang pemutus tu. Sebab rahim ni, dalam satu hadis sebut, rahim ni Allah Ta'ala ambil daripada dia. Daripada nama dia. Kata Allah, Anar Rahman. Aku ni nama dia Rahman. Salah satu daripada nama akulah. Aku ni, salah satu daripada nama aku ialah Ar-Rahman. Yang sangat pemurah. Rahman ni kalau kita bahas dalam Bismillah dulu, Rahman ni maknanya Allah Ta'ala yang bersifat boros. Sebab beza dengan Rahim. Beza dia pada satu huruf beza. Rahman ada Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Resam Uthmani ada alif kecil. Kalau resam Imla'i kena buh alif sebutir sebelum Nun. Rahman. Kita baca ada alif tu. Tapi resam Uthmani dia tak ubah alif. Ra, Ha, Mim, Nun. Tapi atas Mim dia buh alif kecil sebutir. Kena baca panjang. Mat baca dia. Baca dengan panjang. Baik. Tapi Rahim dah. Rahim ada 3 huruf je. Ra, Ha, Ya, Mim. 4 huruf. So Rahman ni lebih berbanding dengan Rahim dari sudut makna. So ulama menterjemahkan Rahman ni dengan makna borosnya Allah Ta'ala ni. Siapa peringkat dia tak tengok lah. Makhluk di dunia ni buat taat, tak taat dia bagi belakang. Jenis nikmat-nikmat yang jalail ni, nikmat yang besar-besar ni. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat, nikmat jawatan, nikmat mewah, nikmat kemuliaan di dunia ni. Semua Allah Ta'ala bagi. Tak kira lah. Dia ahli maksiat, ahli ta'ah, Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau Rahim khusus untuk orang beriman. Taqwa orang beriman saja. Ilmu orang beriman saja. Ma'rifah orang beriman saja. Benda daqaiqun ni'am. Benda yang seni-seni, nikmat yang seni-seni. Yang Allah Ta'ala tak bagi kepada semua orang, dia pilih. Orang-orang tertentu. Dalam kalangan mukmin pun tak semua dapat nikmat tersebut. Nikmat taqwa pun berbeza-beza antara seorang dengan seorang. Nikmat iman berbeza-beza. Nikmat ilmu berbeza-beza. Nikmat ma'rifah berbeza-beza. Antara sama-sama mukmin dah tu. Tu Rahim Allah Ta'ala. Duduk di kalangan orang yang beriman sahaja. Jadi kata Allah Ta'ala, Anar Rahman wa antir Rahim. Adapun engkau nama dia Rahim. Aku ambil daripada nama aku bubuh di engkau nama dia. Dan Rahim ni diletak pada seorang perempuan. Semua yang bergelar ibu ada Rahim dia. Daripada situlah manusia lahir. Duduk dalam itulah kita mengecapi sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati keindahan sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama di alam Rahim. Dapat makan, dapat bernafas, dapat seronok dalam tu. Lena molek-molek. Keluar je di dunia, menangis lalu. Rasa seronok dah duduk dalam tu. Luar rasa luas dah. Tu yang keluar di dunia, alam selepas dan selepas lagi besar. Alam ni, kita tempuh satu alam ke satu alam. Alam ke depan, semua lebih besar daripada alam sebelum. Kita duduk di alam Rahim tu berasa luas dah. Seronok dah duduk dalam tu. Tak nak keluar lah boleh. Tapi kena keluar juga. Dipaksa keluar. Sampai masa Allah Ta'ala suruh keluar. Keluarlah kita. Bila keluar menangis. Duduk dalam tu siapa jaga tu? Siapa jaga? Rahman Allah Ta'ala. Semua. Orang kafir pun duduk dalam tu seronok juga. Boleh makan tak dia dalam rahim mak dia? Boleh makan juga. Itu kata Rahman. Rahman Allah Ta'ala, aku jadikan dia bernama Rahim. Ambil daripada nama aku Rahman. Kau duduk dalam tu kau rasai. Betapa Rahmannya aku bagi makan pada engkau. Sebelum kau keluar, aku dah siapkan tubuh ibumu untuk kau dapatkan makan. Sebelum keluar, tak keluar pun lagi. Tak tahu nak hidup nak mati dah. Body mak tu dah ready dah untuk terima. Disiapkan dah susu. Untuk apa? Untuk apa? Anak tersebut bila lahir je, ada dah susu. Tak ada lah baru nak cari susu. Mana ni nak bagi minum ni? Baru cari susu. Cari apa? Susu dah lady bagi. Tak ada dah. Tak perlu. Memang ada siap-siap. Tu Rahmannya Allah Ta'ala. Sebab tu kata Allah. Siapa-siapa yang kata Allah. Dalam hadis kursi lah yang Nabi sebut. Siapa-siapa yang menghubungkan hubungan dengan engkau. Yakni dengan Rahim. Maka aku akan berhubungan dengan mereka. Dan sesiapa yang memutuskan hubungan dengan engkau.
maka aku akan putuskan hubungan dengan mereka. Itu ancaman. Ancaman orang yang memutuskan silaturrahim. Besar. Mok kita di dunia ni bukan mok yang melahirkan saja. Kita ada banyak jenis mok. Mok kita tu mok hakiki yang melahirkan kita. Kita ada mok mertua. Tu ingat, mok mertua ia juga ni masuk. Ada hubungan rahim dengan kita ambil bini dia, kita ambil anak dia. Dia membesar daripada seorang perempuan lain, kita ambil dia jadi bini kita. Tu mok kita juga tu. Lepas tu kalau kita mok mati, orang lain tolong jaga, mok kita juga tu. Dia tolong jaga, tolong bagi makan, tolong didik, tolong itu, tolong ini. Mok juga, mok angkat, mok juga. Apa kira kalau ada orang yang ada ramai mok, banyaklah mok dia. Baik, mok utamalah, ayah sekali termasuk juga. Cuma mok lebih utama nak bagi tahu. Baik. Lagi. Mana tadi? Hadis 29, sambung hadis 30. Baca laju-laju sikit cepat habis. Tapi bila cakap ia tak sedar tuan-tuan. Mana tadi? Hadis 30. Baik. Ada satu lagi. Saya terlupa. Satu lagi yang ulama sebut, pada perkataan ni, perkataan ayyu'ajjala li sahibihi al-'uqubah. Ayyu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu. Dalam riwayat lain dia sebut fil hayah. Dalam riwayat lain, disegerakan hukuman tu di dalam kehidupan. Fil hayah Nabi sebut dalam riwayat lain. So ulama ambil bila Nabi sebut fil hayah ni dalam hidup. Sini dia terjemah dalam kehidupan di dunia. Kan ditulis tu dalam kurungan di dunia. Kemudian ma'ama yuddakharu lahu tu di akhirat. Dalam riwayat lain sebut an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu fil hayah. Okey. Fil hayah sini ulama ambil faham kehidupan ni sama ada kehidupan si penderhaka atau kehidupan yang diderhakai. Segera berlaku tu sama ada sepanjang kehidupan si penderhaka tu dia akan dapat hukuman segera tu. Maknanya kalau mak dia meninggal dah, tapi dia tak meninggal lagi. Dia berderhaka kepada mak dia. Tunggu, selagi mana ada nyawa dia, selagi dia tak mati, mesti akan kena. Maknanya dia tak akan mati selagi mana tak disegerakan hukuman tersebut. Gitu kita boleh ambil faham. Tu ulama sebut. Atau ulama kata fil hayah situ dengan makna kehidupan orang yang diderhakai itu. Maknanya mak dan ayah. Maknanya tak akan meninggal mak dan ayah kita yang kita derhakai itu kecuali kita dah dikenakan hukuman oleh Allah Ta'ala atas sebab penderhakaan yang kita lakukan pada mereka. Gitu. Ada ulama sebut itu. Dua tu. Sama ada ikut masa kita ataupun ikut umur dia. Ikut umur kita ataupun umur dia. Macam kisah Jurash nanti kita akan bertemu. Maknanya Jurash menerima hukuman dia tu selagi mana dia tak mati dia akan kena. Maknanya dia tak akan matilah selagi mana dia tak dikenakan hukuman yang mak dia minta. Mak dia minta supaya dia diperlihatkan kepada pelacur kan. Kesnya sebab dia tak jawab je panggilan mak dia saat dia tengah semayang. Semayang aku ke mak aku? Semayang aku ke mak aku? 3 kali mak dia mari, dia duduk tengah semayang. Kebetulan nak macam mana? Tapi bila dia tengah semayang, mak dia panggil, dia pun terfikir antara mak kau solat. Kita pun boleh jadi gitu juga. Duduk tengah semayang, semayang sunat lah ni. Bukan semayang fardu. Ni kira semayang sunat. Duduk tengah semayang sunat, mak panggil dapur. Mak tak tahu yang kita duduk tengah semayang dalam bilik. Suruh pergi kedai, beli tu, beli ni dan sebagainya. Kita tak sahut. Lah sebab apa? Tengah semayang ni, warung kita. Kita tak tahu
bahawa taat pada mak tu pun pahala yang lebih besar berbanding dengan pahala semayang sunat. Berbanding dengan pahala semayang sunat. Taat pada mak tu lebih besar pahala dia. Kita pun meneruskan solat. Mak kecil hati boleh jadi. Mak kecil hati. Mak Juraj ni siap doa lagi. Tak akan mati engkau kecuali engkau telah melihat wajah-wajah pelacur. Nasib baik mak dia doa gitu. Kata ulama dalam riwayat lain ulama kutip, kalaulah mak dia doa ditimpa fitnah, pasti dia kena fitnah. Kalau mak dia doa pada masa tu dia jadi orang hina, pasti dia akan jadi orang hina. Tu berkatnya doa mak. Baik, nanti dia cerita mana tadi? Hadis yang ke-30. Hadis marfu'. Haddatsana Al-Hasan bin Bishr. Qala haddatsana Al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah 'anil Hasan an Imran bin Al-Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hunnal fawahishu wa fihinnal 'uqubatu. Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir asyirku billahi azza wa jalla wa 'uququl walidaini wa kana muttaki'an fahtafaza qala waz-zuru. Daripada Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, apa pendapat kalian tentang zina, tentang meminum khamar dan tentang mencuri? Maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Rasulullah telah bersabda, semua itu adalah kekejian dan padanya ada hukuman kepada pelakunya. Dan padanya ada hukuman kepada pelakunya. Ini saya maksudkan tadi, hukuman yang berbentuk menyucikan. Hukuman yang berbentuk menyucikan. Maknanya kalau dilaksanakan hukuman yang syarak tetapkan kepada pelaku-pelaku ni. Pelaku zina, pelaku apa lagi sini? Peminum arak. Minum arak kan kena sebab juga. Wasariqah. Sariqah ada hukuman berlaku tu dalam agama tu. Yang ni andai dia adalah orang yang melakukannya, maka hukuman yang dikenakan kepada dia ni adalah hukuman yang berbentuk menyucikan. Dia akan suci, maknanya dia balik pada Allah Ta'ala, tak ada lah hukuman. Sebab tu kita berusaha sangat tu nak suruh buat hukum tu. Berusaha sungguh-sungguh, berazam sungguh-sungguh nak suruh terlaksananya hukuman ni. Sebab bukan untuk kepentingan politik, masuk politik dah. Tapi untuk menjaga hak manusia ni supaya selamat di akhirat itu. Bila dia dikenakan hukuman, dia berzina, maka dikenakan hukuman Islam tetapkan pada dia, maka dia tak dikenakan dah hukuman di akhirat. Boleh jadi dengan sebab hukuman yang dilaksanakan, hukuman Islam yang dilaksanakan tersebut, maka orang tersebut akan terus bertaubat dah pada Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak laksanakan hukuman yang agama ajar, maka boleh jadi dia kena denda 10,000, dia pergi buat pula boleh 100,000. Dia kena denda 100,000, dia pergi mencuri, dia pergi merampok lagi, boleh juta dan sebagainya. Tak ada apa-apa lah. Insaf pun tidak. Hukuman pun terlepas di dunia, di akhirat menunggu. Jadi hukuman ni dipanggil hukuman yang berbentuk menyucikan. Ada hadis tak? Ada hadis. Ada sandaran dia. Nabi kata, wa man asaba min dzalika syai'a. Siapa-siapa yang terjebak, terjatuh, terbuat perbuatan-perbuatan ni, dosa-dosa ni, maka fa akhadha bihi fid dunya, maka dia telah dikenakan hukuman tersebut di dunia, maka Nabi kata fa huwa kaffaratul lahu wa tahur, maka dia ibarat seperti kafarah di dunia dan dia bersih.
Tu yang berusaha sangat tu. Bukan agenda politik, agenda nak suruh selamat ummah. Nak suruh selamat sesama kita lah. Sama-sama Muslim, mukmin ni yang tahu hukuman ni duk ada dalam agama. Duk ada dalam agama dan perlu kita laksanakan. Sebagaimana pernah dilaksanakan di zaman Nabi dulu. Tujuan dia nak suruh pakat selamat orang ni di dunia. Kita memang tak terlibat dah dengan mencuri, dengan berzina, dengan apa? Dengan minum arak. Orang-orang yang terlibat itulah kita kesian pada mereka. Sebab apa? Hukuman sini tak seberat hukuman di akhirat tu pasti. Sebab tu sahabat kan bila pergi ziarah kubur pun dah menangis dah. Kenapa menangis bila ziarah kubur? Iya. Bila sini aku kena dah, depan nanti lebih berat lagi. Tu yang aku risau di sini dulu. Maknanya ke depan nanti lebih dahsyat hukuman dia. Sebab tu kita nak suruh buat di sini. Hukuman tu biar di sini. Nanti kita di sana pakat-pakat lepas daripada hukuman Allah Ta'ala. Bahkan orang yang dikenakan hukuman Islam di sini boleh jadi berterima kasih kepada orang yang berusaha untuk laksanakannya. Terima kasihlah engkau lah dulu aku tengok berjuang dengan ramai-ramai kena tembak dengan air pun engkau ada lari tak lari. Contoh tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan serius selalu. Contoh nak suruh faham. Cuma saya sebut tadi, dia adalah agenda kita untuk menyelamatkan ummah. Daripada apa? Daripada akhirat nu yang lebih besarnya bukan dunia semata-mata. Nak suruh akhirat nu terlepas daripada hukuman Allah Ta'ala yang lebih besar. Tu Nabi sebut tu, fahuwa kaffaratul lahu wa tahur. Baik, sikit lagi nak baca. Mahukah kalian aku khabarkan dengan sebesar-besar daripada dosa-dosa besar? Di antara dosa-dosa besar tu ada lagi yang besar daripada yang besar tu. Maka Nabi sebut iaitu menyekutukan Allah dan menderhakai kedua ibu bapa. Ni dosa kepada mak ayah ni dia tak akan datang dalam keadaan bersih. Kalau dah dikenakan hukuman di dunia, kita tak datang di akhirat dengan bersih. Kena hukuman di dunia tu. Sebab likibarihi kata ulama, kerana besarnya dosa derhaka kepada mak dan ayah ni. Kena lagi hukuman Allah Ta'ala di akhirat. Kecuali taubatlah. Kita cerita ni bagi orang yang tak bertaubat, tak sempat minta maaf dengan mak dia, tak bertaubat. Kalau mak meninggal dah ada kaedah dan cara lah yang ulama tolong selesai. Terima kau tak terima tu kerja Allah Ta'ala lah berlakunya. Mak meninggal dah dulu masa kita muda-muda panas masa zaman kita pun semangat panas baran dulu banyaklah duk salah dengan mak, nak minta maaf dengan mak meninggal dah. Adalah ulama ajar jalan keluarnya, cuma terima ke tidak tu serah pada Allah Ta'ala dah. Ulama ajarlah antaranya berbuat baiklah dengan dengan sesiapa yang mak kita suka. Sebab mak ni mesti suka kalau kita buat baik. Kita jadi orang baik, mak mesti suka. Tak ada mak yang nak anak dia jadi jahat. Kau ada? Carilah mak mana roliknya tak ada lah. Yang paling ramainya tak ada lah. Kalau ada tu memang pelik sungguh lah mak tu. Tak ada mak nak suruh anak jadi tak baik. Kita dari dulu tak baik, sekarang ni kita berubah jadi baik manusia. Manusia yang baik. Bila begitu pasti walaupun mak kita dah meninggal, dia tetap gembira dengan kita. Apatah lagi kita pergi hubung orang yang dia kasih, orang yang dia suka. Mak duduk dalam kubur, ayah duduk dalam kubur tu suka lah kau tu. Suka tengok. Suka tu dengan harapan mudah-mudahan mak kita maaf. Maaf tu dengan apa? Dengan makna di akhirat nanti dia tak dakwa kita. Takut-takut dia dakwa di akhirat tu yang menyebabkan ayat Quran kata yauma yafirrul mar'u min akhi tu. Pakat lari belakang tu sebab tu. Sebab takut orang ni dakwa dia. Anak dakwa mak, dakwa ayah, mak dakwa anak, dakwa suami dan sebagainya. Itu yang yauma yafirrul mar'u min akhi, pakat lari belakang. Seorang lari daripada saudara dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada mak, lari daripada ayah. Semua tu sebab takut kena dakwa di akhirat. Itu di antara benda yang akan berlaku. Jadi, dosa dengan mak dan ayah ni beringatlah, dia adalah dosa yang Allah Ta'ala tak akan lepaskan di dunia ataupun kita boleh bersihkan diri kita di dunia ni. Baik, sikit lagi. Dan asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan bersandar. Masa tu cerita tentang al-isyraku billah dengan uququl walidain tu Nabi duduk bersandar je. Lantas baginda pun duduk lalu bersabda dan az-zur.
Termasuk juga dalam dosa besar yang serius. Sehingga Nabi bangkit duduk betul belakang maknanya. Asal tadi duduk bersandar. Tuan-tuan nak tengok cara Nabi duduk, baca kitab Syama'il. Malam ni malam Rabiul Awal, malam mencipta cinta. Cinta kepada Rasulullah. Ukuran cinta kita kepada Allah adalah cinta kita pada Rasulullah. Sebab tu orang berusaha untuk memperbanyakkan selawat pada Nabi. Terutamanya pada malam ni, malam orang pakat mengingatkan lahirnya kekasih. Baik. Mana tadi? Dalam keadaan Nabi duduk bersandar, Nabi betul belakang dia. Bila Nabi betul belakang tadi, Nabi sebut wa qaulaz zur. Wazur, Nabi sebut wazur, iaitu sumpah palsu. Nabi pandang serius sebab Nabi tahu benda ni akan berlaku banyak depan nanti. Hari ni kita boleh saksikanlah teramat banyak sumpah-sumpah yang palsu ni. Itu pun termasuk dalam dosa besar. Baik. Habis dulu situ. Yang akan datang ialah bab yang ke-16. Babu buka'il walidain. Bab pada menyatakan tangisan kedua ibu bapa.